Anwar Ibrahim bakal bertanding di Tambun. Misteri, dari mana Rafizi dapat minit mesyuarat? Anak Najib bakal ganti Najib bertanding PRU15. Pakatan Harapan bakal kerjasama dengan Barisan Nasional selepas PRU15. Punca sebenar Anwar mahu bertanding di Tambun. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang mempertimbangkan cadangan supaya beliau bertanding di kerusi Parlimen Tambun pada pilihan raya umum ke-15. Ahli Parlimen Podison itu berkata cadangan berkenaan telah diusulkan kepadanya, namun keputusan belum lagi boleh diputuskan kerana fokus parti ketika ini adalah berkaitan jumlah kerusi dan jentera pilihan raya terlebih dahulu. Anda fikir macam mana? Kalau anda kata boleh, saya akan fikirkan. Ia satu cadangan yang sedang saya pertimbangkan. PKR cadang Tambun ada usulkan, namun saya belum putuskan lagi. Kawan-kawan di Podison pula merayu, minta saya kekal di sana. Saya kena fikir dahulu, katanya dalam sidang media selepas mesyuarat Majlis Pimpinan Negeri PKR Perak di Ipoh. Ketua PKR Cabang Tambun, Muhammad Arafat Varisan Mahamat, dilaporkan mahu memberi laluan kepada Anwar bertanding di kerusi Parlimen Tambun pada PRU15 dan keputusan itu telah dipersetujui di peringkat akar umbi menerusi mesyuarat agung tahunan cabang sebelum ini. Menyentuh mengenai kerusi dan calon bagi PKR Perak untuk PRU15, Anwar berkata perkara itu akan dibincangkan dan diputuskan pada mesyuarat Majlis Presiden. Terdahulu beliau berkata mesyuarat pada hari ini bersetuju untuk melantik Ahli Parlimen Tanjung Malim yang juga naib Presiden PKR Chang Lee Kang sebagai pengerusi MPN Perak bagi penggal 2022 hingga 2025. Bekas pengerusi Lembaga Pengarah Boston Heavy Industry Corporation BHIC, Lodin Wok Kamarudin, mempersoalkan bagaimana Rafizi Ramli memperoleh minit mesyuarat lembaga tersebut. Dia berkata demikian selepas Rafizi menuding jari kepadanya sebagai pihak yang menyetujui penyerahan kawalan pengurusan dalam syarikat subkontraktor projek perolehan kapal tempur pesisir LCS kepada syarikat asing. Dia Rafizi mungkin semak kembali minit mesyuarat lembaga pengarah. Bagaimana dia dapat akses pada dokumen-dokumen itu? Soalnya kembali ketika diminta mengesahkan dakwaan itu. Cuba mengaitkan masalah projek itu dengan Najib Razak. Rafizi hari ini turut mengingatkan bahawa Lodin Wok memang diketahui umum rapat dengan bekas Perdana Menteri itu. Sementara itu, menjawab soalan Malaysia Kini, Lodin Wok berkata dia tidak dapat memberi sebarang komen berkaitan dakwaan Rafizi itu kerana perkara itu sudah lama. Perkara ini berlaku 12 tahun lalu dan saya tidak ingat lagi. Saya pun tak ada minit mesyuarat itu di tangan sekarang, katanya ringkas melalui perkhidmatan pesanan teks. BHIC pada Januari 2011 memaklumkan perubahan lembaga pengarah besar-besaran kepada Bursa Malaysia termasuk pengunduran Lodin Wok. Isu kawalan terhadap syarikat subkontraktor LCS muncul setelah Najib mempertahankan pemberian tender secara berlapis-lapis atas alasan Contraverse Advanced Devices Sdn Bhd CAD dan Contraverse Electrodynamic Sdn Bhd CED ialah syarikat-syarikat sekutu Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Rafizi mendakwa dalam perjanjian pembelian 51% saham CAD, anak syarikat LTAT Boston Heavy Industries Corporation BHIC, bersetuju memberikan kawalan pengurusan kepada kontraktor pertahanan Jerman Rheinmetall Air Defence AG RAD yang hanya menguasai 49% pegangan. Nama syarikat-syarikat ini muncul setelah laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC mendedahkan perolehan 6 buah kapal LCS bernilai 9 bilion ringgit yang bermula pada 2011 tidak pernah siap walaupun 6 bilion ringgit telah dibelanjakan. Malah kosnya dikatakan meningkat 1.4 bilion ringgit susulan keputusan Kementerian Pertahanan dan BNS tidak mengendahkan pendirian tentera laut yang mahukan reka bentuk Sigma yang lebih murah. Spekulasi yang mendakwa bahawa anak sulung bekas Perdana Menteri Najib Razak, Muhammad Nizar, akan diturunkan di Pekan mewakili UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 semakin bertiup kencang. Menurut Portal Utusan Malaysia, Nizar yang adalah anak Najib dengan bekas isteri Tengku Puteri Zainah Tengku Iskandar akan bertanding dalam kawasan Parlimen Pekan bagi meneruskan legasi Allahyarham Tun Razak di situ. Cumanya kawasan mana yang bakal ditandingi Ketua Pemuda UMNO bahagian Pekan itu difahamkan belum lagi diputuskan setakat ini, kata portal itu tanpa menyebut
menjemput sebarang sumber. Parlimen Pekan mempunyai 4 Dewan Undangan Negeri iaitu Pulau Manis, Pramujaya, Bebar dan Chini yang semuanya dibenangi calon Barisan Nasional pada PRU 14 lalu. Nizar 44 berkhidmat 18 tahun di Deloitte sebelum dilantik sebagai Ketua Biro Ekonomi dan Modal Insan Majlis Tindakan Sosial Pahang, sebuah agensi kerajaan negeri. Dia merupakan anak sulung daripada 5 anak Najib dan kini merupakan Ketua Pemuda UMNO bahagian Pekan. Spekulasi kononnya dia akan menggantikan bapanya semakin hangat susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang menetapkan 10 hari mulai 15 Ogos untuk mendengar rayuan terakhir ahli Parlimen Pekan itu untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara atas penyelewengan RM42 juta dana SRC International. Pada Julai 2020, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas Najib selepas mendapatinya bersalah menyalahgunakan RM42 juta daripada dana SRC. Kes itu di peringkat rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan selepas Mahkamah Rayuan pada tahun lalu mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tidak timbul soal Pakatan Harapan akan bekerjasama dengan UMNO selepas pilihan raya ke-15 seperti yang dikatakan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Menurut Anwar, jika dibaca konteks ucapan Anthony, perkara itu tidak sampai membawa pada kerjasama tersebut. Jelas Anwar, kenyataan Anthony tempoh hari merujuk pada kemenangan PRU15 adalah atas nama Pakatan Harapan. Namun seandainya keadaan selepas PRU15 rumit dan gawat, maka beliau tidak menolak kemungkinan yang akan berlaku. Tapi jawapan saya, kita nak berdepan dalam pilihan raya ini sebagai satu pasukan yang padu dengan keyakinan untuk menyelamatkan negara dan merayu kepada rakyat. Teruskan dukungan yang berlaku pada tahun 2013, 2018 dan sekarang apatah lagi, kata Presiden PKR itu lagi. Anwar berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pimpinan Negeri Perak pada Khamis. Ahli Parlimen Port Dickson itu juga menegaskan Pakatan Harapan perlu memasuki pertandingan dan seterusnya menang dengan bergaya. Pada Isnin, dalam temu bual bersama sebuah portal, Anthony berkata DAP tidak akan menolak untuk bekerjasama dengan UMNO kerana apa sahaja boleh berlaku dalam politik. Kata Anthony, politik Malaysia telah mengalami perubahan drastik sejak pilihan raya umum 2018, terutamanya dengan ketiadaan parti tunggal yang dominan. Bagaimanapun, beliau menegaskan sebarang kerjasama hanya akan berlaku selepas PRU15. Presiden PKR Anwar Ibrahim mungkin bimbang akan ditolak pengundi di Port Dickson sekiranya bertanding semula di kerusi berkenaan pada pilihan raya umum akan datang, kata Ahli Parlimen Tambun Ahmad Faizal Azumu. Justru katanya Anwar yang juga bekas Ahli Parlimen Permatang Pauh kini cuba membuat pilihan lebih selamat dengan beralih kerusi dan bertanding di Tambun. Mungkin mereka PKR berpandangan bahawa Permatang Pauh dan Port Dickson telah membangun dengan amat hebat, tiada lagi masalah rakyat yang perlu dibantu, katanya sinis. Ataupun beliau bimbang ditolak di tempat sendiri, maka pilihan yang lebih selamat adalah dengan menjadi ahli parlimen nomad berpindah randa, kata ahli parlimen bersatu itu kepada Malaysia Kini. Ahmad Faizal mengulas laporan media semalam bahawa Ketua Pembangkang itu sedang mempertimbangkan tawaran untuk bertanding di kerusi Tambun. Ketua PKR Cabang Tambun Muhammad Arafat Varisa Muhammad dilaporkan mahu memberi laluan kepada Anwar untuk bertanding di kerusi itu dan keputusan itu juga dikatakan dipersetujui di peringkat akar umbi menerusi mesyuarat agung tahunan cabang sebelum ini. Pada PRU14, Ahmad Faizal yang juga timbalan Presiden Bersatu menang kerusi Tambun di bawah tiket Pakatan Harapan dan menewaskan penyandangnya Ahmad Husni Muhammad Hanazlah daripada Barisan Nasional dengan majoriti 5,320 undi. Dia juga menang Dun Cenderiang sebelum dilantik sebagai Menteri Besar Perak. Bagaimanapun, Ahmad Faizal bertindak keluar daripada Pakatan Harapan selepas gabungan itu tumbang menerusi langkah Sheraton. Anwar merupakan ahli parlimen Permatang Pauh sejak tahun 1982 sehingga 1995 sebelum hilang kelayakan apabila disabitkan dengan tuduhan salah guna kuasa pada 1999. Dia memenangi semula kerusi tersebut pada pilihan raya kecil pada 2008 dan mempertahankannya pada PRU 2013 sebelum hilang kelayakan kali kedua kerana kes liwat. Pada Oktober 2018, Anwar kembali semula ke arena politik dan memenangi kerusi Parlimen Port Dickson menerusi PKR.